Apa cerita di sebalik tabir pengerusi Bursa Malaysia? Bursa Malaysia Berhad mengumumkan pelantikan Tan Sri Abdul Wahid Omar sebagai pengerusi bukan eksekutif baharunya yang berkuat kuasa 1 Mei 2020 lalu. Pelantikan itu dibuat oleh Menteri Keuangan Tengku Zafrul Abdul Aziz mengikut Seksyen 10-1-A Akta Perkhidmatan dan Pasaran Modal 2007. Pada 17 April 2020, bekas Ketua Pengarang Kumpulan NSTP, Datuk Kadir Jassin dalam tulisan di blognya The Scribe berkata pelantikan Abdul Wahid Omar sebagai pengerusi Bursa Malaysia Berhad menggembirakan ramai orang yang tidak tahu dan mendukacitakan sebilangan kecil yang lain. Saya bernasib baik mengenalinya agak lama, tetapi sebaik saja diumumkan yang dia dijadikan senator dan dilantik menteri di Jabatan Perdana Menteri mengenai ekonomi pada tahun 2013. Saya segera memberitahunya bahawa dia telah melakukan kesilapan menerima pelantikan itu. Ketika itu Perdana Menteri ialah Datuk Seri Najib Razak. Abdul Wahid pula ialah Presiden dan Pegawai Eksekutif Malayan Banking Berhad. Apa yang tidak diketahui ramai, termasuk saya sendiri ketika itu adalah pelantikannya ada kaitan dengan jasa yang dia lakukan untuk Najib. Maaf cakaplah kalau saya katakan bahawa kerana jasa kepada Najib itulah maka Abdul Wahid mungkin tidak layak diberi tugas dan kepercayaan untuk mengepalai Bursa Malaysia, tegas ahli majlis pimpinan bersatu itu. Menurut beliau, jasa Abdul Wahid kepada Najib itu telah membawa padah besar kepada negara. Jelas sekali pada tahun 2011, Kumpulan Wang Persaraan KWAP telah memberi pinjaman 2 bilion ringgit kepada SRC International Sdn Berhad, dan pada tahun berikutnya 2 bilion ringgit lagi dengan dijamin oleh kerajaan melalui Kementerian Keuangan. KWAP adalah badan yang diamanahkan menjaga duit pencen kaki tangan awam. Sementara SRC International pula adalah syarikat bermodal RM2 yang asalnya milik 1MDB. Sampai hari ini pun kita tidak tahu apa perniagaan SRC International dan kegunaan duit 4 bilion ringgit itu selain dakwaan kononnya sebanyak 60 juta dolar Amerika, kira-kira 258 juta ringgit telah dilaburkan bagi membuka lombong arang batu di Mongolia, negeri Altantuya. Apa yang kita tahu adalah sebanyak 42 juta ringgit masuk ke dalam akaun peribadi Muhammad Najib dan kira-kira 3.6 bilion ringgit dihantar ke seberang laut melalui beberapa buah anak syarikat luar pantai dan didepositkan ke dalam bank-bank persendirian seperti BSI Bank, Switzerland dan Julius Baer & Co, Hong Kong. Duit inilah yang sebahagiannya dipercayai masuk ke dalam akaun Jolo dan sekutu-sekutunya termasuk anak tiri Najib, Riza Shahriz Abdul Aziz, kata Kadir. Untuk rekod, ketika SRC International meminjam daripada KWAP, Najib merupakan Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan merangkap pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB. Abdul Wahid adalah antara ahli panel pelaburan KWAP yang meluluskan pinjaman 4 bilion ringgit tersebut. Yang lain termasuklah Muhammad Azlan Hashim yang baru saja dilantik semula menganggotai Lembaga Pengarah Khazanah Nasional Berhad. Bursa Malaysia ini adalah tonggak kepada pasaran modal negara. Bursa Malaysia Berhad adalah syarikat milik kerajaan melalui Kementerian Keuangan. Peranannya ialah menguruskan Bursa Malaysia. Serentak itu, sahamnya turut diniagakan di pasaran tersebut. Kadir berpendapat pelantikan Abdul Wahid bagi mempengerusikan Bursa Malaysia wajib difikirkan semula. Ramai tahu bahawa Abdul Wahid dan Zafrul berkongsi latar belakang sebagai eksekutif tertinggi Malayan Banking. Persoalannya, apakah Kerajaan Perikatan Nasional tidak tahu semua ini? Atau ia tahu tetapi tidak peduli kerana ia mempunyai kuasa untuk menyingkir dan melantik? Kadir juga hairan dan kecewa dengan sikap majoriti pemimpin Pakatan Harapan mendiamkan diri membiarkan eksekutif yang mereka sendiri lantik secara kolektif dibuang dan dianiaya. Kalau inilah sikap dan amalan pemimpin politik Malaysia, hanya eksekutif dan ahli profesional kelas ayam saja yang bersedia dilantik ke jawatan kerajaan dan syarikat berkaitan kerajaan GLC Sindik Kadir. Akibat kebejatan ini, sehingga Oktober tahun lalu, Kementerian Keuangan telah membayar 1.73 bilion ringgit kepada KWAP bagi pihak SRC International. Najib kini sedang dibicarakan atas pelbagai tuduhan rasuah dan pecah amanah. Menarik bukan? Rakyat lapar, ada orang dapat makan keliling. Mungkin elok dibuat dasar new normal. Lantiklah kroni yang berjasa untuk melingkupkan negara. Malu apa bosku? Bukankah duit rakyat jelata dan pembayar cukai boleh digunakan untuk menebus penyelewengan pemimpin UMNO?
Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tahu.